Selamat pagi, Miss Wada. Hari ini kumpulan saya nak membincangkan tentang perpaduan kaum di Malaysia. So, Malaysia ada pelbagai kaum, agama, warna kulit dan etnik. Tiga kaum majoriti di Malaysia adalah Melayu, Cina dan India. Orang Melayu ialah penduduk asal tanah Melayu. Kegiatan ekonomi utama orang Melayu ialah perdagangan, diikuti oleh negeri-negeri yang terletak di pantai timur. Ekonominya ialah menangkap ikan dan bertani. Bagi kaum wanita di negeri Kelantan dan Terengganu, mereka bekerja aktiviti perniagaan kecil. So, seterusnya, sebelum British datang ke tanah Melayu, kebanyakan masyarakat Cina bekerja sebagai peniaga. Seperti selepas British mengambil Pulau Pinang dari Sultan Kedah pada tahun 1786, masyarakat Cina mula berhijrah secara beramai-ramai ke tanah Melayu. Pada masa awal, buruh Cina bertumpu di tapak pelombongan seperti di Lukut dan Sungai Ujong. Kedatangan buruh India ke tanah Melayu ialah pada abad ke-19 ke-20. Penghijraan masyarakat India ke tanah Melayu mulai pada tahun 1840 dari selatan India. Kaum India bekerja sebagai peladang di ladang-ladang tebu dan kopi di seberang perai. Masyarakat India ialah penanam getah di Selangor, Perak dan Negeri Sembilan. Isytiharkan pada 31 Ogos ketika tiga kaum majoriti di Malaysia ini perlu berlaku konflik hujah untuk memastikan semua kaum hidup dengan selesa dan aman. Rukun negara telah diisytiharkan pada tahun 31 Ogos 1970. Setelah berlaku peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Rukun negara ada 5 objektif, iaitu mencapai perpaduan semua kaum di Malaysia, memelihara cara demokratik, membina satu masyarakat yang adil, membentuk sikap liberal dan membina masyarakat progresif dengan sains dan teknologi. Rukun negara mempunyai 5 prinsip. Pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini bermaksud kehidupan beragama adalah penting. Contoh ideologi yang menolak kepercayaan kepada Tuhan adalah seperti fahaman komunis yang tidak akan mendapat tempat di negara ini. Prinsip kedua rukun negara adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Raja dan negara mempunyai kaitan rapat kerana negara kita mengamalkan sistem demokratik berparlimen dan raja berperlembagaan. Ini bermaksud yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Warga negara Malaysia mesti taat, setia, jujur dan ikhlas pada yang di-Pertuan Agong dan negara. Prinsip ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Ketinggian dan keagungan undang-undang tertinggi menjadi sumber kepada semua undang-undang. Seterusnya, kedaulatan undang-undang untuk mengawal masyarakat yang aman dan stabil. Undang-undang adalah merujuk kepada otoriti perundangan, iaitu perlembagaan negara. Badan untuk menegakkan kedaulatan undang-undang dijamin oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa untuk menjamin kebebasan asasi semua warga negara Malaysia. Prinsip terakhir dan kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini bermaksud membina personaliti individu yang bermoral. Ia juga menjadi panduan seluruh negara supaya sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan tamadun negara yang berasas kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. So, seterusnya, saya nak menjelaskan tentang keharmonian dalam masyarakat berbagai kaum. Perpaduan kaum dan keharmonian antara rakyat Malaysia adalah satu keistimewaan yang penting demi mencapai status negara yang maju. So, rakyat Malaysia juga menunjuk keharmonian melalui sambutan perayaan sebagai contoh Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Christmas dan Deepavali. Kesatuan ini merupakan keunikan untuk memperteguhkan lagi perpaduan antara kaum. Perpaduan kaum juga memainkan peranan
untuk mengukur ekonomi negara dengan pelibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Dasar ekonomi baru yang dijalankan pada tahun 1970 oleh Tun Abdul Razak adalah bertujuan untuk menyusun ketidakseimbangan sosioekonomi dulu di negara ini. Secara ringkas, perpaduan kaum merupakan faktor penting dalam bagi mengekalkan keharmonian rakyat berbilang kaum dan agama. Jika kita berpecah antara satu sama lain, Malaysia yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejas pembangunan negara. Semua rakyat Malaysia mestilah menjadi penggerak utama untuk memupuk perpaduan antara semua kaum dan usaha untuk mencapai matlamat ke arah negara maju dan memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil. Hai Miss, saya Royu. Seterusnya, saya nak membincangkan tentang isu-isu yang menjejaskan perpaduan kaum. Dari aspek ekonomi yang menjejaskan perpaduan kaum ialah mereka mempunyai kumpulan pendapatan mengikut kaum-kaum sendiri ekoran penghasilan ekonomi setiap kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana akibat penghasilan kaum tertentu seperti orang India mesti bekerja dalam bidang ST, orang Melayu pasti sebagai nelayan dalam aktiviti perdagangan dan peluang tidak bertemu dan bergaul bersama. Itu ialah aspek politik. Orang Melayu pasti sebesar diri, sementara kaum yang berbeza menyebabkan mereka aspek politik. Mereka membagi kaum India dan kaum Cina. Hal-hal yang berlaku di negara asal lebih penting daripada isu politik yang berlaku di tanah Melayu. Aspek politik seperti orang India menganggapkan India sebagai tanah air mereka dan berharap untuk kembali, sementara orang Melayu hanya memastikan hak dan kepentingan mereka. Hal ini tergambar sebagaimana yang diperjuangkan oleh mereka melalui tulisan-tulisan mereka dalam majalah. Apabila Jepun menjajah tanah Melayu, Jepun telah mengamalkan sikap belah dengan anti-China dan memberi peluang kepada orang Melayu terlibat dalam bidang pentadbiran. Aspek sosial ialah mereka mempunyai tempat tinggal yang tidak sama. Mereka berasa lebih selamat tinggal bersama dengan kaum sendiri, terutamanya boleh mendapatkan bantuan semasa kesusahan, dan mereka kurang memahami budaya, agama, adat rusang kaum-kaum lain, menyebabkan mereka takut meninggal dengan kaum lain. Seterusnya ialah sistem pendidikan yang berbeza. Mereka mewujudkan sistem pendidikan yang berbeza, iaitu belajar Melayu. Hanya ada dua jenis sistem pendidikan, iaitu sekolah vernacular ataupun beraliran Inggeris. Bagi kaum Cina, mereka mempunyai sistem pendidikan yang istimewa, iaitu mereka mempunyai cikgu dan buku teks yang digunakan di sekolah dibawa daripada China dan lebih mementingkan perkara yang berlaku di negara jiran. Akhirnya, ialah kaum India, mereka membuka sekolah Tamil di ST. Mutu pengajaran oleh cikgu dari India sangat rendah dan tiada bahasa Tamil. Justru mereka tidak berpeluang mendapat pekerjaan yang baik dan terpaksa bekerja di ST. Hai Miss, saya Jingwen. Sekarang saya akan mengatakan cabaran dan halangan yang wujud dalam mengekalkan perpaduan kaum. Pertama, pengasingan sistem pendidikan. Menurut sistem pendidikan Inggris, terdapat banyak jenis sekolah berdasarkan etnik mereka.
Pelajar Melayu hanya mempunyai dua jenis sistem pendidikan, iaitu Jabatan Bahasa Vernakular atau Jabatan Bahasa Inggeris. Bagi masyarakat India, sekolah bahasa Tamil dibuka untuk harta tanah. Tidak ada bahasa Tamil di sekolah menengah. Orang Cina mempunyai sistem pendidikan mereka sendiri dan terkenal dengan tradisi mereka dalam mendidikan anak-anak. Guru dan buku teks yang digunakan di sekolah berasal dari China. Seterusnya ialah pemahaman dan pengaruh politik. Bagi orang India dan Cina, apa yang berlaku di negara ini lebih penting daripada politik tanah Melayu. Pada tahun 1930-an, terdapat transformasi antara orang Cina dan Jepun. Ramai orang Cina di tanah Melayu terpaksa pulang ke rumah untuk menolong saudara mereka. Orang India menganggap India sebagai kampung halaman mereka dan ingin kembali. Orang Melayu pastikan hak mereka. Orang Melayu menyebutnya dalam karya mereka di majalah seperti Saudara, Pengasuh, Utusan Melayu, Wata Melaya, dan Majelis. Terima kasih. Hai Miss, saya Yichi dan saya akan terus itu cabaran dan halangan yang wujud dalam mengekalkan perpaduan kaum. Yang pertamanya, fokus yang berlainan dalam sektor ekonomi. Sejak zaman penjajahan, terutamanya semasa penjajahan British, masyarakat penjajahan British dan perintah untuk dapat memerintah dan menggunakan ekonomi negara. Ini juga merupakan dasar yang memisahkan kaum-kaum utama negara ini berdasarkan bidang ekonomi yang dijalankan. Masyarakat Melayu menguasai pertanian dan ditempatkan di kawasan luar bandar iaitu di kampung. Oleh kerana aktiviti perlombangan dan perdagangan dijalankan di Jaitima dan bandar. Manakala masyarakat India pula ditempatkan di ladang-ladang getah. Perubahan fungsi ini telah menyebabkan ketiga-tiga kaum ini terpisah dan hubungan semakin terhadap dan menjadi bertambah renggang. Akibat daripada dasar yang dicipta oleh British itu, kesannya masih dapat dilihat sampai sekarang di mana sektor perniagaan masih dikuasai oleh orang Cina dan kebanyakan orang India masih tinggal di ladang-ladang. Perbezaan pekerjaan ini telah membataskan interaksi sosial antara mereka kerana mereka menggunakan masa yang panjang di tempat kerja dan sekiranya bahkan sekerja mereka terdiri daripada kaum atau etnik yang sama, maka interaksi dan komunikasi hanya akan berlaku dan berada dalam golongan kaum yang sama. Kesannya adalah di mana perasaan, prasangka dan perkauman akan menjadi semakin kuat dan menebal di antara sesama kaum. So, yang poin kedua ialah penyalahgunaan media sosial. Dan beberapa tahun kebelakangan ini, penyalahgunaan media sosial semakin meningkat. Media sosial seperti web, blog, dan Facebook telah menyebabkan timbulnya kerenggangan kaum kerana banyak menimbulkan isu sensitif. Beberapa laman web yang bebas bergerak telah memperkatakan begitu banyak isu bersifat sensitif dan menyebarkan fitnah serta berita palsu. Hal ini menyebabkan wujudnya keresahan dalam masyarakat di negara ini. Pada masa sekarang, beberapa kenyataan bersifat rasis dan berunsur perkauman begitu berleluasa. Keadaan ini pula tidak diambil tindakan oleh pihak berkuasa kerana tindakan itu
tugas dan bidang kuasa antara badan penguasa dan badan pengawal komunikasi. Penyebaran berita palsu dan tuduhan juga menjadi punca perselisihan dan persengketaan di kalangan masyarakat di negara ini. Contohnya, isu kalimat Allah dalam Bible yang diterbitkan dalam bahasa Melayu telah menimbulkan bantahan dari rakyat negara itu. Ini akan menimbulkan kebencian dan rasa tidak puas hati dalam masyarakat sehingga mengancam keselamatan negara. Terima kasih. Selamat pagi, Miss. Saya Dinis dan saya akan bercakap tentang langkah-langkah yang efektif untuk penambahbaikan perpaduan antara kaum di negara ini. Negara seperti Malaysia mempunyai 3 bangsa yang hidup bersama, iaitu Melayu, Cina, dan Indian. Oleh kerana budaya yang berbeza, ia mungkin menyebabkan perspektif pandangan yang berlain. Banyak langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengeratkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Langkah pertama yang efektif adalah perkahwinan campur. Maksudnya, perkahwinan campur ialah perkahwinan di antara dua pihak dengan budaya, latar belakang keluarga, bangsa, kaum dan agama yang berbeza. Dengan itu, perkahwinan campur dapat mengeratkan semangat perpaduan antara kaum. Kita juga akan memahami budaya mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dan juga merayakan perayaan mereka. Bukan sahaja boleh membantu untuk membina kepercayaan dan tetap bersama, ia juga menolong untuk menyelesaikan masalah secara bekerjasama. Ia telah membina negara yang bersatu, perpaduan dan harmoni. Langkah yang kedua ialah menambahbaikkan kempen budi bahasa. Seperti rukun negara yang dilangsungkan oleh murid-murid dalam perhimpunan, salah satu unsur ialah kesopanan dan kesusilaan. Melalui kempen ini, kerajaan dapat memupuk sikap sopan santun dan berbudi bahasa antara kaum-kaum. Tabiat ini harus dipupukkan sejak muda supaya kita dapat lihat kemajuan nilai murni di kalangan remaja pada masa hadapan. Seterusnya, mengadakan rumah terbuka juga satu langkah yang efektif. Melalui rumah terbuka, semua kaum saling kunjung mengunjungi antara satu sama lain walaupun budaya dan agama yang tidak sama. Cara ini menunjukkan usaha berbagai etnik untuk mencari keserasian dan kesamaan agar perayaan dapat dirayakan bersama. Seperti contoh, Tahun Baru Cina dan Hari Deepavali memperlihatkan usaha kaum-kaum bukan Melayu ataupun bukan beragama Islam menyediakan makanan halal agar dapat diraihkan oleh masyarakat kaum Melayu. Cara ini jelas menunjukkan tentang integrasi sosial antara kaum dan etnik walaupun berbeza agama dan budaya. Dan selain itu, kerajaan boleh mewujudkan kurikulum sukan untuk semua kaum. Dalam kurikulum, satu aktiviti perlu melibatkan semua. Semua kaum, sukma, perlu dijalankan di semua sekolah di Malaysia. Contohnya, badminton dan bola sepak sukan ini perlu dimain oleh kaum Cina dan bola sepak dimain oleh kaum Melayu untuk mengeratkan hubungan semua kaum dan mewujudkan sifat satu bangsa Malaysia. Sekian, terima kasih. So, jadi memang tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum antara semua kaum di Malaysia adalah penting untuk mengekalkan kestabilan negara seperti ekonomi, keselesaan, keharmonian dan keamanan semua kaum. Tidak peduli budaya, agama dan etnik yang tidak sama, hanya perpaduan Malaysia bolehlah menjadi
negara maju yang memberi contoh negara berbilang kaum yang boleh hidup bersama dengan aman. Oleh itu, semua rakyat Malaysia mestilah patuh dan hormati rukun negara supaya negara kita teruskan menjadi tempat keselesaan bagi semua kaum. Sekian, terima kasih.